Okay, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan umul kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, baik. Pada hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita untuk bab yang kedua bagi standard kandungan yang kelima, iaitu 2/5 bagi prinsip Archimedes. Okey, sebelum ni kita dah bincang adalah berkaitan dengan prinsip Pascal. Okey, prinsip Pascal melibatkan kepada satu bendalir yang tertutup di mana tekanan yang dikenakan dalam bendalir tersebut dalam sistem tertutup adalah sama setiap bahagian. Okay, pada hari ini kita akan bincangkan berkaitan dengan prinsip Archimedes. Archimedes lah. Cuma ejaannya Medes di belakang tu. Di mana kalau untuk awak kena pastikan setiap ejaan ahli-ahli saintis yang berada dalam silibus awak kena eja dia betul lah. Kalau ditanya di dalam peperiksaan. Okey. Ini pengetahuan seperti ada awak mana yang awak pernah belajar mungkin di menengah rendah. Okey, ada dua foto kat situ. Foto 2.7 iaitu plasisin yang berada di dalam air. Okey, daya apungan. Foto 2.7 menunjukkan dua ketul plasisin P dan juga Q. P dan Q. P dan juga Q daripada pandangan atas. Okay, apabila kedua-dua mempunyai gisim sama, okey, plasisin tersebut mempunyai gisim yang sama. Jadi apabila kedua-dua plasisin dimasukkan dalam bekas berisi air, plasisin P, kita akan dapati plasisin P dia tenggelam. P tenggelam. Manakala plasisin Q akan terapung di permukaan air. Okey, so kita tengok kat sini, ni permukaan air. Ini permukaan air. Tak nampak permukaan air. So plasisin berada di atas, terapung, manakala P dia berada di bawah. Okey. So ni pandangan sisi yang kita nampak, plasisin berada di bawah. Apa yang kita tengok di bahagian atas pula? Okey, so plasisin dah petak, lepas tu untuk Q, plasisin P dia petak, untuk Q dia ada nampak, ada bentuk sikit lah, ada bentuk. Okay, so bagaimana situasi ini boleh berlaku? Mana yang awak pelajari semasa di menengah rendah. Okay, so menengah rendah kat sini awak lebih fikirkan berkaitan dengan isi padu lah. Isi padu objek itulah. Sebab sekarang ni dia punya gisim sama. Ini melibatkan kepada ketumpatan lah. Tahu ketumpatan adalah sama dengan gisim per dengan isi padu. Okey, gisim bahagi dengan isi padu. Gisim dia sama. Jadi bagaimana dari segi ketumpatan? Dan awak belajar juga semasa tingkatan 1, jika bahan yang kurang tumpat, dia akan terapung lah. Berbanding kalau dalam air tu ataupun dalam apa-apa cecair pun, kalau yang kurang tumpat dia akan berada di atas, yang lebih tumpat dia akan berada di bawah. Okey. So macam mana kita nak kurangkan ketumpatan? Ini ketumpatan rho ataupun ketumpatan. Okay, bagaimana kita nak mengurangkan nilai ketumpatan ni? Kita nak kurangkan nilai ketumpatan dengan cara kita meningkatkan ataupun kita membesarkan isi padu bahan tersebut. Secara tidak langsung ketumpatan akan berkurang. Kerana apa? Kerana isi padu kat sini ketumpatan adalah berkadar songsang dengan isi padu. Jika isi padu bertambah, ketumpatan akan berkurang. Okay, dalam kes ni kenapa? Sebab macam tu, sebab gisimnya telah dinyatakan dalam kenyataan tersebut, gisim bagi plasisin adalah sama. Okay, itu rumus yang pertama yang kita jumpa, iaitu ketumpatan adalah sama dengan gisim per isi padu. Okey, apa prinsip Archimedes ni? Okey, prinsip Archimedes ni mudahnya kita libat kepada daya apungan lah, daya apungan. Okey, so apa itu daya apungan? Daya apungan adalah daya yang bertindak. Daya apungan
adalah daya yang bertindak apabila terdapat perbezaan tekanan di antara permukaan atas dengan permukaan bawah suatu objek yang terendam di dalam suatu cecair. Okey, itu daya apungan. Okey, maksudnya kalau ada objek kat sini, contohnya ada bola, bola apa ni? Bola tenis, bola tenis. Maksudnya daya yang bertindak di bahagian atas tolak ataupun daya bahagian bawah tolak bahagian atas, itu akan dapat daya apungan. Sebab daya apungan ni merujuk pada satu daya yang bertindak apabila terdapat perbezaan tekanan. Tekanan di permukaan atas dan juga permukaan bawah. Tekanan disebabkan oleh apa? Apabila berada dalam cecair, tekanan itu disebabkan oleh apa? Tekanan tersebut adalah disebabkan oleh tekanan dalam cecair. Perbezaan tekanan dalam cecair itu akan menghasilkan satu daya dikenali sebagai daya apungan. Okey, bagaimana kita nak lihat ataupun kita nak buktikan nak buktikan bahawa daya apungan itu adalah disebabkan perbezaan hasil tolak antara tekanan di bahagian bawah suatu permukaan dan juga tekanan di bahagian atas suatu permukaan dalam suatu cecair. Okey, kalau tengok gambar rajah kat sini. Okey, tadi ni satu objek dia berada di dalam satu cecair. Okey, apabila melibatkan kepada satu cecair, maksudnya tekanan tersebut adalah kita akan kira tekanan dalam cecair . Okey, yang ni topik awal yang kita belajar berkaitan dengan tekanan. Di mana tekanan cecair rumusnya adalah P tekanan adalah sama dengan rho H G. Ini cara kita nak kira. Okey, tekanan dalam cecair. Okey, lepas tu berdasarkan takrifan daya apungan tadi adalah perbezaan antara tekanan bahagian bawah dan juga tekanan bahagian atas. Jadi kita kena ukur tekanan bahagian atas dan juga tekanan bahagian bawah. Okey. So, bagaimana dia wujud? Kenapa tekanan itu berbeza? Tekanan itu berbeza kerana kedalaman bagi dua permukaan tersebut adalah berbeza. Okey, perbezaan tekanan tersebut adalah disebabkan oleh perbezaan tekanan. Disebabkan oleh perbezaan kedalaman. Kedalaman itu yang menyebabkan tekanan berbeza. Okey. Kenapa kedalaman? Sebab objek ini dia berada dalam cecair yang sama. Baik. Jadi tekanan pada permukaan atas, okey, permukaan atas, maka kita akan dapat P1 sama dengan S1. S ni adalah maksudnya kedalaman. S1 adalah kedalaman. Okey. Yang kedua adalah rho. Rho ni adalah ketumpatan. G adalah pecutan graviti. Nilai pecutan graviti ialah 9.881. Jadi bagaimana kita nak dapatkan daya yang bertindak pada permukaan di atas? Okey. Kita tahu tekanan adalah sama dengan daya perluas. Okey, tekanan adalah daya perluas. Jadi daya adalah sama dengan tekanan darab dengan luas. Okey, maksud tekanan ialah daya perluas. Jadi daya macam mana dapat? Daya adalah hasil darab tekanan darab dengan luas. Okey, sekarang kita merujuk kepada tekanan apa kat sini? Ini merujuk kepada tekanan dalam cecair. So, apakah tekanan dalam cecair bagi yang pertama? So, tekanan dalam cecair adalah, rumusnya adalah H rho G. Tekanan adalah H rho G. Darab dengan A. Okey, disebabkan dalam kes ni kita tahu daya satu bertindak pada kedalaman S1. Maka kita gantikan H kat sini S1. Okay, so kita dapat rumus yang pertama. Okay, begitu juga yang kedua, bahagian bawah. Tekanan bahagian bawah sebab H2. Dia kedalaman yang berbeza. Okay, so apabila kedalaman berbeza, kita hasilkan satu
equation yang barulah. Okey, so sama juga asasnya adalah tekanan dalam cecair sama dengan H rho G. Disebabkan dia merujuk kepada kedalaman yang kedua dan juga tekanan dia, yang kedua kita gantikan P2. Dua ni merujukkan kepada tempat yang kedua lah. Tempat yang kedua. So dalam kes ni yang kedua ni bahagian bawah. Okay. So daya yang bertindak sama juga macam kes yang atas tadi. Dia berasal daripada tekanan ada sama dengan daya per luas. Okay, jadi daya sama dengan tekanan darab dengan luas. Jadi kita akan dapat yang kedua, F2 adalah sama dengan H2 rho GA. Okey. So kita nak dapatkan daya apungan. Okey, so kat sini macam mana dapat daya apungan? Takrifan tadi daya apungan ialah perbezaan tekanan atas dengan bawah. Okey, daya kan. Kalau tengok kat sini, daya apungan ialah daya yang bertindak ke atas apabila terdapat perbezaan tekanan antara permukaan atas dengan permukaan bawah. Jadi secara tak langsung sebenarnya kita nak cari daya paduan. Apa yang kita nak kira itu adalah daya paduan. Okey, ingat tak lagi belajar dalam bab 1, daya paduan. Daya paduan kita boleh dapatkan dengan 2 kaedah kan? Dengan 3 kaedah. Secara penambahan ataupun menggunakan lukisan segi 4 selari ataupun lukisan segi 3 skala. Skala. Segitiga skala. Lukisan segitiga. Lukisan segitiga paduan. Lukisan segitiga paduan atau lukisan segi 4 selari paduan. Okey, so kita nak tolak nak dapatkan daya paduan F2 tolak F1. F2 ni yang bawah lah. Sebab apa yang bawah tolak yang atas cikgu? Sebab nilai yang dekat bawah ni dia besar. Kenapa besar pula cikgu? Sebab tekanan dekat bawah ni lebih besar kan? Sebab semakin bertambah kedalaman, semakin bertambah tekanan. So apabila tekanan bertambah, kita tengok kat sini, F sama dengan PA. So maksudnya kalau tekanan ni bertambah, maksud kat sini kita dapat tekanan ada berkadar terus dengan daya. Jika tekanan bertambah, maka daya pun bertambah. Okay. So daya 2 ni bertambah kerana kedalamannya bertambah. Kita ulang, kedalaman H2 meningkat. So apabila kedalaman meningkat, maka dia akan menyebabkan tekanan dalam cecair pun meningkat. Tekanan dalam cecair berkadar terus dengan daya. Jadi apabila tekanan dalam cecair bertambah, maka daya yang bertindak pada permukaan tersebut akan juga bertambah. Okay, sebab tu F2 tolak F1. Okay, kita masukkan. Jadi rumus yang sama ataupun huruf yang sama kita boleh factorizekan. Okay, factorizekan supaya nampak lah kan. Dia dalam buku ni mungkin dia dah lajukan sikit. Kita factorizekan macam mana nak factorizekan tu. Maksudnya F2 tolak dengan F1. So kita akan sama dengan H2 rho GA tolak dengan S1 rho GA. Okay, so yang ni 3 ni sama. So kita boleh factorizekan dia. So dapat rho GA dalam kurungan S2 tolak dengan S1. So S2 tolak S1 akan dapat H. So rho GA H. Okey. AH ni luas darab tinggi. Luas darab tinggi akan dapat V. A luas darab dengan tinggi akan dapat isi padu. Okey, jadi kita akan dapat satu rumus yang baru, rho GV. Okey, rho GV. Atau dalam buku dia dah susun rho V
rho VG. Sebab H ni adalah merujuk kepada isi padu V. Kita gantikan dapat rho VG. Okey, itu adalah merujuk kepada daya apungan. Rho VG adalah merujuk kepada daya apungan ataupun kita boleh singkatkan daya apungan FB adalah sama dengan rho VG. Okey, ni rumus yang berikutnya. Okey, sebelum sampai ke rumus, awak kena tahu bagaimana rumus ni diterbitkan lah. Okey, bagaimana penerbitan rumus FB ataupun daya apungan sama dengan rho VG. Okey, ada soalan sebelum kita teruskan kepada slide yang seterusnya? Cikgu, Ya. saya nak tanya. Tadi kan cikgu kata tekanan yang bawah tolak tekanan yang atas. Maksudnya cikgu, kalau tekanan atas tolak maksudnya kalau tekanan atas tu nilai dia lagi besar daripada tekanan bawah, maksudnya objek tu tak terapung cikgu? Betul tak cikgu? Macam mana? Maksudnya kalau tekanan atas, nilai tekanan tu lagi besar daripada nilai tekanan yang bawah, maksudnya objek tu tak dapat terapung lah cikgu kan? Okey, nanti kita akan tengok situasi-situasi yang berikutnya. Okey. Okey. Cikgu. Okey, ini tadi info celik. Kita mana tahu ketinggian silinder sebab tadi kan dalam rajah dan dalam ada cecair kemudian diletakkan silinder. Okey, jadi nak dapatkan ketinggian silinder ni, maksudnya kita tolak permukaan pertama S2 tolakkan dengan S1, maka kita akan dapat H. S2 tolak S1 akan dapat H, iaitu ketinggian silinder. Okay, macam mana dapatkan isi padu? Isi padu sama dengan luas darab dengan tinggi. Luas darab tinggi dapat isi padu. So macam mana H ni dapat? So berdasarkan situasi tadilah, H adalah perbezaan antara tinggi kedalaman yang dalam tolak dengan kedalaman yang dari bahagian atas. So dapat nilai dia untuk isi padu. Okey, info yang kedua berkaitan dengan ketempatan. Di mana tahu dah belajar dalam semasa tingkatan 1, ketempatan adalah sama jisim bahagi dengan isi padu. Jadi apakah jisim? Jisim akan sama dengan rho V. Okey. Macam mana kita nak dapatkan jisim? Jisim kita akan dapat rho V. Tadi kita dapat daya tujah adalah sama dengan rho VG. Okey, daya tujah sama dengan rho VG. Okey, belajar semasa tingkatan 4, berat adalah sama dengan mg. Berat adalah merujuk kepada daya yang disebabkan oleh daya graviti kan. Berat adalah daya graviti. Okey, ataupun hasil darab jisim dan pecutan graviti. So kat sini daya lah. Sama je kat sini sebenarnya. M ni apa? M ni adalah rho V. Okey. Jadi berat pun, kalau kita nak tahu berat kita boleh dapat adalah sama dengan rho VG. Sebab berat adalah sama dengan daya. So daya kat sini kita akan merujuk kepada daya tujah lah. Okey, benda-benda ni akan kita bincangkan. Lepas ni awak akan nampak apa hubung kait dia antara berat dengan daya tujah. Okey, prinsip Archimedes. Okey, prinsip Archimedes menyatakan bahawa objek yang tenggelam sebahagian. Okey, ingat kat sini, objek yang tenggelam sebahagian. Okey, atau sepenuhnya di dalam satu bendalir mengalami daya apungan yang sama dengan berat bendalir yang disesarkan. Okey, daya apungan adalah sama dengan berat. Berat apa? Berat W, betul? Okey, berat bendalir yang disesarkan, bendalir. So bendalir kat sini boleh merujuk kepada cecair, boleh merujuk kepada gas. Ya, kena ingat
So bendalih ni bukan sahaja merujuk kepada cecair, tetapi dia juga merujuk kepada gas yang disesarkan. Apa maksud disesarkan? Jadi kita tengoklah kalau ada dalam PowerPoint ni saya akan apa yang maksud disesarkan. Jadi daya apungan adalah sama dengan berat bendalih yang disesarkan. Okey, kita tengok kat sini. Berat daya tujah adalah sama dengan berat. Okey, berat tadi apa? Berat tadi awak nampak berat adalah sama dengan rho. Berat adalah sama dengan mg. Belajar sebelum ni berat adalah sama dengan mg. Okey, belajar sebelum ni berat adalah sama dengan mg. Lepas tu tadi dah jumpa berat jisim adalah sama dengan rho v. Okey, so gantikan berat adalah sama dengan rho v g. Okey, sebab dia melibatkan kepada bendalih. Okey, berat sekarang ni merujuk kepada bendalih, so berat itu adalah sama dengan rho v g. Okey, kembali semula kat sini. Jadi daya tujah adalah sama dengan berat cecair yang disesarkan adalah sama dengan rho v g. Okey, rho ni apa? Rho ni adalah ketempatan cecair ataupun ketempatan bendalih. Rho ni adalah ketempatan cecair lah. Ketempatan bendalih. V ni adalah merujuk kepada isi padu bendalih yang disesarkan. Dan G adalah merujuk kepada pecutan graviti. Okey, sebelum masuk ke sini, awak nak tahu apa yang maksud disesarkan tu? Okey, disesarkan ni maksudnya macam ni lah bahasa mudah. Kalau awak letakkan dalam besen, air tu penuh air. Macam mana nak buat? Okey. Awak ada satu bekas. Okey, awak pernah tak masa lower form dengar perkataan Eureka can ataupun tin Eureka? Pernah dengar je. Okey, pernah dengar tin Eureka Kalau pernah dengar saya lukiskan tin Eureka. Okey, ni tin Eureka, saya isikan air penuh. Okey, isi air penuh sampai dekat atas ni, air ni akan keluarlah kejap. Okey, air tu akan keluar, biarkan air tu menitis. Okey, so maksudnya ini adalah ketinggian maksimum dia. So saya akan masukkan satu batu. Masukkan satu batu dalam, contoh saya letakkan satu batu lah. Saya masukkan batu, batu ni dia akan, bila masukkan batu, air ni akan melimpah. Okey, air tu akan melimpah. Okey, air yang melimpah itulah kita panggil sebagai isi padu air yang disesarkan. Okey. Boleh ke tak? Ataupun awak buat eksperimen, tak tahu awak punya syllabus dulu ada ke tak? Syllabus. Ni apa panggil? Silinder penyukat kan. Kemudian ada bacaan dia contohnya 30 ml. Contoh. Kemudian awak masukkan batu dalam ni. Masuk batu dia meningkat jadi 35 ml. Okay, daripada 0 hingga 35 ni maksudnya perbezaan tu pun diketahui sebagai yang disesarkan juga. Perbezaan dia. Ataupun sebenarnya macam ni. Awak pergi kolam. Awak masuk dalam kolam, kemudian awak tengok air tu keluar. Yang terkeluar tu adalah disesarkan. Tu secara mudah lah nak tahu sesar tu apa. Okay. Baik. Kita pergi kepada beberapa konsep yang melibatkan kepada yang tadi hukum prinsip Archimedes, di mana prinsip Archimedes mengatakan bahawa bagi semua objek yang direndam sepenuhnya atau sebahagian,
Okey. Tenggelam sepenuhnya atau sebahagian. Macam mana pula cikgu tenggelam sepenuhnya? Okey, tengok gambar kat bawah ni. Ni tenggelam sepenuhnya. Okey, ni dah tenggelam Ni sepenuhnya. Atau tenggelam sebahagian. Sebahagian ni macam ni lah. Dia ada kawasan yang berada di air. Macam ni. Okey, sebahagian. Tenggelam sepenuhnya atau sebahagian. Daya tujah yang bertindak. Daya apungan. Daya apungan ni daripada mana? Daya apungan adalah daripada bawah. Okey, daya apungan adalah daripada bawah. Daya apungan. Adalah sama dengan berat. Berat bertindak ke mana? Berat sentiasa bertindak ke bawah. Kita dah belajar masa form 4 lagi Berat akan sentiasa ke bawah. Okey, kalau belajar daya paduan, maksudnya objek sekarang berada terapung lah. Sebab daya yang tindak ke atas dengan yang ke bawah sama. Jadi dia punya daya bersih bersamaan dengan sifar. Okey, ni bab 1 itu. Bila daya ke atas dengan daya ke bawah adalah sama, dia akan menghasilkan daya paduan bersamaan dengan sifar. Okay. Okay, objek di udara. Berat objek di udara adalah berat sebenar objek. Okay, berat objek di udara adalah berat sebenar objek. Contoh, awak ada, saya lukiskan kat sini neraca spring. Okay, neraca spring ni saya ikat dengan satu batu. Okay, ni neraca spring. Okay, so berat yang ada yang ditunjukkan, bacaan yang ditunjukkan pada neraca spring ni adalah dia punya berat sebenar objek. Okay, and then neraca spring bersama dengan batu ni saya rendamkan dalam air. Saya masukkan dalam air. Okay, masukkan dalam air. So apabila saya masukkan dalam air, sedikit demi sedikit bacaan neraca spring ni dia akan berubah. Ni eksperimen ni ni eksperimen yang akan dilakukan nanti. Ini awak dengar dulu. Nanti awak buat eksperimen awak akan nampak. So apabila neraca spring dimasukkan dalam air, sedikit demi sedikit bacaan neraca spring dia akan berkurang lah. Dia akan berkurang. Dalam masa yang sama, nanti awak akan nampak dia punya level cecair ni akan bertambah. Kalau guna bika. Kalau guna Eureka can, ada cecair yang akan disesarkan. Okay, semakin dalam awak masuk, semakin banyak air yang disesarkan dan juga awak akan dapati nanti semakin banyak perubahan pada neraca spring. Okay, tetapi apabila dah rendam sepenuhnya, nanti, awak akan dapati bahawa bacaan neraca spring dah tiada perubahan. Okey, so apabila neraca spring tadi dah tak ada perubahan, kat situ kita boleh assume lah bahawa berat ataupun daya tujah yang dikenakan sama dengan berat. Ataupun kita boleh dapatkan juga sebab tak buat eksperimen ni susah nak cerita. Ataupun macam ni mula tadi berat di udara kita kira berat di udara. Berat di udara kita akan dapat contoh 10 Newton. Okay. So kita masukkan dalam air, kita akan dapat berat yang baru, berat dalam air. Berat dalam air contohnya kita dapat 8 Newton. Okay, so macam mana kita nak tahu daya tujah? Okay, so daya tujah kat sini kita boleh kira berdasarkan perbezaan berat di udara ditolak dengan berat dalam air. Ataupun kita panggil kat sini, ni adalah berat nyata. Berat sebenar lah. Berat nyata atau berat sebenar. Yang ini W dalam air ni kita panggilnya sebagai berat ketara. Kita panggil sebagai berat ketara. Okey, jadi daya tujah adalah sama dengan berat
nyata tolak dengan berat ketara. So, maksudnya dalam kes ni 10 tolak dengan 8. Okay. So daya tujah adalah sama dengan 10 Newton tolak dengan 8 Newton. So bersamaan dengan 2 Newton. 2 Newton ni adalah sama dengan dia punya daya tujah. Okay. Itu yang kita baca kita baca berdasarkan kepada neraca spring. Okey, tadi dia cakap apa takrifan prinsip Archimedes? Bagi objek yang tenggelam sepenuhnya atau sebahagian daripadanya, daya tujah yang bertindak ke atas objek tersebut adalah sama dengan berat bendalih yang disesarkan. Okey, macam mana kita nak buktikan? Untuk daya tujah ni kita dah tengok pada spring. Pada neraca spring kita dapat 2 Newton. Macam mana kita nak bandingkan dengan berat cecair yang disesarkan? Okey. Masa kita masukkan objek tadi, objek menyesarkan cair, semasa masukkan objek ke dalam cecair, akan ada air yang tersesar. Okey, kita timbang cecair yang tersesar tu. Okey, kita akan dapat nilainya pun akan sama dengan 2 Newton. Okey, itu secara teorinya. Okey, objek di udara adalah berat objek adalah berat sebenar. Okey, objek direndam dalam cecair, berat objek dalam cecair adalah berat ketara. So objek menyesarkan cecair semasa kita masukkan objek dalam cecair tu dia akan menyesarkan cecair Jadi isi padu cecair yang disesar sama dengan isi padu objek yang terendam. Okey, ni info yang fakta yang kita tahulah juga. Isi padu cecair yang disesar sama dengan isi padu objek yang direndam. So kena hati-hati Kalau cerita berkaitan dengan daya tujah, dia mesti sama dengan berat. Okey, daya tujah adalah sama dengan berat cecair yang disesarkan. Satu lagi dia cerita isi padu cecair yang disesarkan sama dengan isi padu objek yang direndam. Kalau objek tadi terendam banyak, maka banyaklah isi padu air yang disesarkan. Kalau isi padu objek yang terendam tu sedikitlah isi padu air yang disesarkan. Contoh awak nanti pergi toilet, letakkan air dalam baldi penuh, awak masukkan awak punya tangan je dalam air tu. Tengok berapa banyak tak air yang keluar. Kemudian masuk dengan badan-badan awak dalam baldi tu. Tengok. Banyak mana air yang keluar. Itu maksudnya. Masuk badan mana boleh badan dalam baldi tak muat. Besin ke apa ke. Tengok semakin banyak isi padu yang awak masukkan dalam cecair, dia akan menyebabkan lebih banyak isi padu yang disesarkan. So dua perkara ni awak jangan salah lah. Kalau daya dia mesti melibatkan dengan berat, kalau isi padu dia dengan isi padu. Itu pasangan dia. Okay, objek yang mengalami kehilangan berat ketara. So kehilangan berat ketara tadilah saya dah tunjuk. Berat di udara tolak dengan berat dalam cecair. So, macam mana kita nak kira daya apungan? Daya apungan adalah sama dengan berat cecair yang disesarkan. Okay, daya apungan adalah sama dengan berat cecair yang disesarkan. Dan juga sama dengan kehilangan berat ketara. Okey, berat cecair yang disesarkan macam mana kita nak tentukan? Kita timbanglah semula. Okey, cecair yang tersesar tu menggunakan penimbang elektronik pun boleh. Kalau guna penimbang elektronik, kita kena tukarkan kepada kilogram dahulu, kemudian darabkan dengan 9.81. Darab dengan mg sebab berat. Berat cecair maksudnya ada daripada W sama dengan mg. Di same cecair yang disesarkan tadi, darabkan dengan pencutan graviti, barulah kita akan dapat berat cecair yang disesarkan. Okay, kehilangan berat ketara. Kehilangan berat ketara maksudnya kita kira berat dalam udara tolak dengan berat dalam air. Baru dapat
kehilangan berat ketara. So, ni adalah dua kaedah untuk menentukan daya apungan. Okey, hubungan antara keseimbangan daya dengan keadaan apungan satu objek dalam cecair. Okey, ini prinsip Archimedes lah, kita akan tengok. Okay, apabila objek direndam ke dalam suatu bendalir, objek tersebut akan mengalami dua daya. Okey, itu berat objek. Okey, tengok kat sini. Cara kat sini lah, dia ada dua daya. Satu daya yang bertindak ke atas, buoyancy. Itu daya apung, dan juga daya yang disebabkan oleh daya graviti, iaitu berat. Berat objek. Berat bertindak ke bawah, berat. Kemudian daya ke atas adalah daya apungan. So dua daya ni yang bertindak. Okay, kalau daya ni sama, dia akan terapung. Okay. Kalau berat lebih besar daripada daya tujah, apa yang akan berlaku? Dia akan tenggelam. Kalau daya tujah lebih besar daripada berat, dia akan ke mana? Dia akan bergerak ke atas. Tu secara asasnya. Sebab jadi kalau faham berkaitan dengan daya bersih, yang kita bincang semasa bab 1, sebenarnya tak ada masalah untuk awak memahami berkaitan dengan daya tujah ni. Okay, untuk kita hubungkan kat sini, dia melibatkan kepada dua daya, iaitu berat objek yang disebabkan oleh graviti, dan juga yang kedua adalah daya apungan yang disebabkan oleh bendalir yang disesarkan. Jadi keadaan keapungan objek itu ditentukan oleh magnitude relatif bagi dua daya tersebut. Keadaan objek itu terapung dia berdasarkan kepada magnitude bagi dua daya yang dinyatakan tadi lah, iaitu berat dan juga daya apungan. Okey, kes yang pertama kat sini kalau kita lihat di mana daya berat dia, W ni berat adalah sama dengan daya tujah. FB ni adalah daya tujah ataupun buoyant force, daya tujah ataupun daya apungan. Okay, dalam kes awak ni, dalam tu adalah buoyant force apungan lah. Daya apungan. FB ni adalah merujuk kepada daya apungan. W adalah merujuk kepada berat. Okey, nilai dia sama. Jadi dari segi daya paduan, kita akan dapat daya paduan adalah bersamaan dengan sifar, maka dia mencapai keseimbangan daya. Jadi apabila mencapai keseimbangan daya, objek tersebut dia berada terapung dan pegun. Okey, ingat, apabila keseimbangan daya bersamaan dengan sifar, objek tersebut berada dalam keadaan pegun. Dalam situasi objek berada dalam cecair, objek itu terapung dan pegun. Ini situasi terapung. Okey, situasi yang kedua. Okey, berat lebih besar daripada daya apungan. Jadi berat bertindak ke bawah. Ke bawah. Daya apungan bertindak ke atas. Okey, jadi kalau kat sini daya berat lebih besar daripada daya apungan, maksudnya daya paduan tidak sama dengan sifar dah. Jadi maksudnya secara mudahnya daya apungan bertindak ke bawah. Kenapa bertindak ke bawah? Sebab berat lebih besar daripada daya apungan. Berat ke mana tindakannya? Berat bertindak ke bawah. Jadi apabila berat itu bertindak ke bawah, lebih besar nilai dia. Sebab itu daya paduan bertindak ke bawah. Mencapai keseimbangan daya tak? Tidak. Tidak mencapai keseimbangan daya. Kenapa tidak mencapai keseimbangan daya? Kerana daya paduan tidak sama dengan tidak bersamaan dengan sifar. Jadi kalau tak bersamaan, tiada keseimbangan daya, maka objek tersebut bergerak ke bawah dengan pecutan lah. Dia ada pecutan dia. Okey, kes yang ketiga, daya apungan pula lebih besar daripada berat. Daya apungan bertindak ke mana? Daya apungan bertindak ke atas. Maksudnya daya ke atas lebih besar daripada daya ke bawah. Jadi kalau kita buat penambahan, maka kita akan dapati bahawa daya paduan bertindak ke atas. Okey, ada keseimbangan daya? Tiada keseimbangan daya. Kenapa? Kerana daya paduan tidak bersamaan dengan sifar. Okey, oleh itu objek tersebut bukan berada dalam keadaan pegun. Jadi objek tersebut
bergerak. Bergerak ke mana? Bergerak ke atas dengan satu pecutan. Okey, itu situasi-situasi ya. Berdasarkan kepada tiga-tiga situasi itulah nanti awak akan cuba terangkan berdasar untuk beberapa prinsip ataupun aplikasi dalam kehidupan harian lah. Seperti tengok kalau contohnya awak masukkan sesuatu dalam air. Contohnya awak ada apple. Awak ada apple awak lepaskan apple ke dalam satu air, dalam air yang berada dalam baldi. So apple tu akan macam mana keadaan dia? Apple tu masuk dalam air, dia akan bergerak ke bawah dulu. Tak? Air tu akan masuk ke bawah dulu. Maksudnya waktu tu macam mana? Waktu tu berat apple adalah lebih besar daripada daya apungan dia. Kemudian apa nampak lepas tu dah sampai ke bawah? Apple tu naik ke atas kan? Apple tu naik ke atas. Kenapa apple tu boleh naik ke atas? Sebab daya apungannya lebih besar daripada berat. Lepas tu awak akan nampak apple tu berada pada permukaan. Terapung di permukaan air. Kenapa pula terapungnya tak bergerak? Maksudnya ketika itu daya apungan apple adalah sama dengan berat apple. Okey, itulah maksudnya situasi yang boleh mudah untuk nampak. Okey, kita pergi kepada seterusnya iaitu kapal. Kalau tengok kat sini sebuah kapal yang terapung di permukaan laut lah. Kapal terapung. Dia punya keyword kat sini adalah terapung. Okey, so apabila kita nampak sebuah kapal terapung di permukaan laut, apa yang kita anggap di situ adalah berat kapal adalah sama dengan daya apungan dia. Okey, kita akan anggap sebab apung, terapung jadi berat kapal adalah sama dengan daya apungan. Okey, buoyant force. Berat sama dengan daya apungan. Okey, kapal berada dalam keseimbangan daya, maka daya paduan adalah sifar. Oleh itu, berat kapal adalah sama dengan daya apungan. Berdasarkan prinsip Archimedes, daya apungan adalah sama dengan berat air yang disesarkan. Okey, ingat tengok kat sini dia cakap apa? Daya apungan adalah sama dengan berat air yang disesarkan. Awak jangan sesekali tersalah. Sebab kadang-kadang murid-murid ni dia nyatakan daya apungan sama dengan isi padu air yang disesarkan. Tak, itu salah. Daya apungan sama dengan berat air yang disesarkan. Okey? Itu kena tahu. Oleh itu berat kapal adalah berat sama dengan berat air yang disesarkan. Manakala kalau kita nak tahu berapakah isi padu kapal yang tenggelam. Okey? Nak tahu berapa isi padu kapal yang terselam, kita kena tahu berapa isi padu air yang disesarkan. Kerana isi padu air yang disesarkan adalah sama dengan isi padu bahagian kapal yang tenggelam. Pasangannya isi padu mesti pasangan dengan isi padu. Kalau berat pasangannya dengan daya. Berat kapal sama dengan berat air yang disesarkan. Berat kapal adalah sama dengan daya apungan. Okey, aplikasi prinsip Archimedes dalam kehidupan. Ini salah satu prinsip Archimedes dalam kehidupan. Okey, cahaya berketepatan rendah. Ini namanya hydrometer. Namanya hydrometer. Hydrometer ni digunakan untuk mengukur ketempatan cecair. Okey, kalau dia tenggelam kat sini, dia tenggelam banyak. Kalau tenggelam banyak, maksudnya cecair tersebut kurang tumpat. Kalau hydrometer ni tenggelam sedikit, maksudnya cecair itu lebih tumpat. Okay, hydrometer apa? Hydrometer merupakan satu alat pengukur ketumpatan cecair yang mengaplikasikan prinsip Archimedes. Okay. Kalau banyak tenggelam, dia kurang tumpat. Kalau lebih tenggelam, kurang tumpat. Kalau kurang tenggelam, dia lebih tumpat. Kenapa pula? Mungkin tak ada kat sini. Okey, kita tahu tadi daya tujar adalah sama dengan rho VG. Okey.
Jadi daya tujah ni atau daya apungan dalam prinsip Archimedes ni dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh ketumpatan cecair dan juga isi padu air yang disesarkan. Dan juga pecutan graviti. So kalau kita tengok kat sini, kat dua ni, kalau daya apungan dia sama, daya apungan ni sama dengan apa lagi tadi? Daya apungan berat kan? Daya apungan juga adalah sama dengan berat. Betul? Daya apungan adalah sama dengan berat. Berat ni kita dapat macam tadi, kita dapat mg. Jisim dia kan? Okay, hydrometer ni dia tak berubah, maksudnya jisim dia sama. Hydrometer yang sama, maka jisim dia sama. Hydrometer ni sama, maka jisim dia sama. So apabila jisim ni tak berubah, maka beratnya tidak berubah. Apabila berat tak berubah tak ada punya daya apungan. Daya apungan tidak berubah. Okey, jadi apabila daya apungan tak berubah, kita akan lihat pada ketumpatan dan juga isi padu. Okey, kalau ketumpatannya rendah, isi padu yang tenggelam akan bertambah. Okey, jika dia punya ketumpatan cecairnya rendah, okey, ketumpatan cecair rendah, maka dia akan menyebabkan isi padu cecair ataupun isi padu objek yang tenggelam akan meningkat. Sebab tu kalau kita tengok kat sini, kenapa dia tenggelam banyak? Kenapa isi padu hydrometer yang tenggelam ni besar? Okey, sebab apa? Sebab kita nampak kat sini, sebab dia adalah merujuk kepada cecair yang ketumpatan rendah. Yang kedua ni, kenapa dia punya isi padu hydrometer ni yang tenggelam sedikit? Okey, kenapa sedikit? Sebab dia berada dalam cecair yang berketumpatan tinggi. Okey, itu nota. So tak ada dalam buku teks awak untuk pengetahuan awak hubung kait. Dia boleh banyak soalan Archimedes, prinsip Archimedes dia pelbagai. Dia boleh ubah dari segi ketumpatan cecair. Dia boleh ubah juga dari segi jisim bahan. InsyaAllah nanti banyak latihan-latihan yang boleh dibuat lah berdasarkan prinsip Archimedes. Okay, teruskan. Hydrometer akan terapung pada aras kedalaman yang berbeza dalam cecair yang berlainan ketumpatan. Okay, seperti ditunjukkan dalam rajah 2/3. Okay, so macam mana kita nak tahu? Okay, kalau masukkan hydrometer tadi dalam satu cecair dan tenggelam sikit, maksudnya cecair tersebut tumpat. Kalau kita masukkan hydrometer dalam satu cecair dan kita dapati bahawa dia tenggelam banyak, jadi dia punya ketumpatan cecair itu adalah tinggi. Kalau tenggelam banyak, isi padu yang tenggelam tu banyak, bermaksud ketumpatan cecair adalah rendah. Okey. Jika ketumpatan cecairnya tinggi, maka isi padu yang tenggelam adalah rendah. Okey, aplikasi prinsip Archimedes dalam kehidupan. Ini digunakan dalam, ini hydrometer susu. Hydrometer susu digunakan dalam pembuatan susu untuk menguji kecairan susu. Sama juga kaedahnya. Jadi apabila hydrometer terapung, pegun dalam suatu cecair, berat cecair yang disesarkan adalah sama dengan berat hydrometer. Okay, dalam cecair yang kurang tumpat, bahagian hydrometer yang tenggelam di bawah permukaan cecair adalah lebih besar untuk menyesarkan isi padu cecair yang lebih besar. Kat sini. Kalau dalam cecair kurang tumpat, apa yang berlaku kepada bahagian hydrometer yang tenggelam? Okay, bahagian hydrometer tenggelam akan lebih besar. Kenapa lebih besar? Sebab dia perlu menyesarkan cecair dengan isi padu yang lebih besar. Itulah sebaliknya. Okey, dan seterusnya digunakan dalam kapal selam. Okey, so macam mana kapal selam ni dia boleh
tenggelam dan juga boleh timbul dan boleh bergerak pada satu kedalaman yang sama. Okey. Dan Raja 2.36 menunjukkan tangki balas yang terdapat di dalam sebuah kapal selam. Prinsip kerja kapal balas dalam kapal selam adalah mirip kepada prinsip kerja penyelam Cartesian. Okey, secara mudah lah. Okey, macam mana nak tenggelam? Okey, kalau nak tenggelam mesti berat adalah lebih besar daripada daya tujah. Nak tenggelam kan? Ni nak tenggelam. Okey, jadi bagaimana dia nak menambahkan berat? Nak tambah berat maksudnya air akan masuk ke tangki balas. Air masuk ke tangki balas, dia akan menyebabkan berat kapal selam akan bertambah. Jadi apabila berat kapal selam bertambah dan lebih besar daripada daya tujah, kapal selam akan tenggelam. Okey, nak timbul pula macam mana? Nak timbul syaratnya daya tujah mesti lebih besar daripada berat kapal selam. So macam mana dia buat? Air yang berada dalam tangki balas akan dipam keluar. Kan? Air daripada tangki balas dia akan dipam keluar. So apabila air itu keluar daripada tangki balas, dia akan menyebabkan berat kapal selam akan berkurang. Daya tujah pula akan bertambah. Okey, jadi apabila daya tujah lebih besar daripada berat kapal selam, maka kapal selam pun akan timbul. Itu cara prinsip kerja dia lah. Okey, penyelam Cartesian. Okey, penyelam Cartesian macam ni. Dia ada tabung uji terapung di permukaan air. Ini boleh guna apa-apa je. Awak letak straw pun boleh. Ni awak gantikan straw. Pun boleh juga ni buat ni. Awak Google lah. How to make a Cartesian. Ada botol. Ni boleh buat kat rumah. Sambil-sambil kan. Okey. Mula letakkan air. Kemudian tutup. Nanti awak akan picit lah. Awak akan picit botol tu. Awak akan lihatlah perbezaan. Apakah yang berlaku kepada tabung uji tersebut. Okey, Raja 2.37 menunjukkan prinsip kerja tangki balas menggunakan penyelam Cartesian. Apabila tabung uji terapung di permukaan air, jumlah berat tabung uji dan berat air dalamnya adalah sama dengan daya apungan. Ini terapung. Kata kuncinya adalah terapung. Kalau terapung maksudnya berat. Berat tabung uji sama dengan daya apungan. Berat tabung uji dan berat air di dalamnya adalah sama dengan daya apungan. Okey, so masuk kat sini daya tujah adalah sama dengan berat. Kalau terapung. Okey, tekanan yang diberikan pada dinding botol menyebabkan air ditolak masuk dalam tabung uji. Okey, air masuk dalam tabung uji. Tekan, air akan masuk dalam tabung uji ni. Awak tekan, air akan masuk dalam tabung uji. Okey, dan menyebabkan apa? Menyebabkan kat sini dia akan menyebabkan berat akan lebih besar daripada daya tujah. Okey, keadaan ini menyebabkan berat air yang terkandung dalam tabung uji bertambah. Okey, kesannya apa? Kesannya dia akan menyebabkan tabung uji tenggelam. Okey, so kalau awak lepaskan, tadi awak picit. Kalau awak lepaskan tekanan tersebut, air yang berada dalam tabung uji akan keluar. Dan akan dapati bahawa tabung uji nanti dia akan naik semula ke atas. Itu dia punya konsep. Prinsip kerja tangki balas berdasarkan kepada penyelam Cartesian. Okay, satu daya paduan yang bertindak ke bawah terhasil dan menyebabkan tabung uji tenggelam ke dasar botol. Okey, aplikasi yang seterusnya adalah kapal laut dan garis plimsoll. Okey, kapal laut yang diperbuat daripada logam boleh terapung di atas permukaan laut kerana daya apungan ke atas kapal adalah sama dengan berat kapal. Okey.
So kenapa kapal ni boleh terapung? Sebab isi padu kapal tu besar lah kan. Isi padu kapal tu. Itu yang menyebabkan dia boleh menampung berat kapal. Okay, berat kapal adalah sama dengan daya apungan, sama juga dengan berat cecair yang disesarkan. Okay, garis pensul yang ditanda pada sisi kapal adalah untuk menunjukkan kedalaman rendaman kapal yang selamat untuk berlayar. Okey, kenapa pula? Sebab untuk pengetahuan awak, air laut ni dia punya ketepatan dia tak sama. Ketepatannya berbeza. Pertama mengikut suhu dia. Ketepatan disebabkan ketepatan yang berbeza. Tropika lain, water lain. Ni, TF ni ada maksud dia, F ni ada maksud dia. Air tawar ke apa, semua dia ada. Kawasan-kawasan air tersebut dia mempunyai ketumpatan yang berbeza. Sama lah juga air sungai dengan air laut. Air sungai dengan air laut, mana yang lebih tumpat? Air laut yang lebih tumpat daripada air sungai. Air laut dekat Selat Melaka tak sama dengan air laut yang berada di Laut Mati. Ketumpatannya berbeza. Okey, jadi plimsoll ni dia akan digunakan untuk menunjuk kedalaman rendaman lah kapal tu. Okey, untuk lebih selamat lah. Dan juga dia digunakan untuk panduan tentang berat beban yang boleh dibawa oleh kapal dalam air yang mempunyai ketumpatan berbeza. Okey, contoh kat sini beberapa perkara yang awak kena tahulah berkaitan dengan daya tujah ni. Daya tujah adalah sama dengan rho V G. Okey. Jika dia menggunakan objek yang sama ataupun awak lah sendiri awak lah senang. Awak lah kan, sebab awak ni jisim awak sama. Okey. Jisim awak sama. So apabila jisim awak sama, berat awak akan sama. Maka daya tujah awak pun akan sama. Okey. Satu awak berada dalam apa? Satu awak berada di air sungai. Air sungai kan ketepatan rendah. Kan? Tak dapat ni kena buat apalah, kita buat eksperimen nanti, kita akan bincangkan hubung kait semua ni lah. Nanti dah tak lama nak naik. Lepas hujan nanti kita akan buat eksperimen. Banyak eksperimen nak kena cover ni. Okay, untuk tengok lebih detail lah hubungan antara FB sama dengan rho VG. Okay. Kena ingat kalau dia punya objek sama, objek sama, jisim dia sama. Okey, apabila jisim dia sama, daya tujah dia sama dekat mana-mana. Catatlah dalam nota awak. Okay. Yang berbeza nanti adalah segi apa? Segi isi padu yang tenggelam, berdasarkan kepada ketepatan cecair yang digunakan. Ini kapal selam tadi saya dah terangkan bagaimana dia berfungsi. Okey, kalau ini sekarang dia terapung. Kalau terapung maksudnya daya tujah sama dengan, kalau terapung maksudnya daya apungan sama dengan berat. Okey, kalau kes kedua dia nak tenggelam, dia kena pastikan beratnya lebih besar daripada daya apungan. Macam mana dia nak tenggelam? Dia mesti buka dia punya tangki balas ni supaya air masuk. So air masuk sampai ke atas, so berat nanti akan bertambah. So berat lebih besar daripada daya apungan. Okey, kes ketiga kalau dia nak naik semula ke atas, dia kena buka dia punya injak terbuka. Okey, so apabila injak terbuka, air dikeluarkan, air dipam keluar air tu dipam keluar, maka nanti dia akan menyebabkan berat tu kurang daripada daya apungan. So apabila berat kurang daripada daya apungan, barulah dia boleh bergerak ke atas. Silap. Yang atas ni nombor 1 tu salah. Nombor 1 tu sama dengan. Nombor 1 tu terapung kan. Apabila terapung maksudnya apabila terapung maksudnya daya tujah adalah sama dengan berat. Kalau dia nak tenggelam, dia kena pastikan berat lebih besar daripada daya apungan.
Kalau dia nak naik ke atas pula, dia kena pastikan daya apungan lebih besar daripada berat. Okey, ni balon udara panas. Okey, mungkin yang duduk area Putrajaya yang sebelum-sebelum ni akan dia ada apa 1 bulan kan. Pesta balon udara panas. Okey, so macam mana balon udara panas tu boleh naik ke atas dan macam mana dia boleh turun semula? Okey, pembakar dinyalakan, dia nak naik kita nak naikkan balon udara panas, kita kena bakar, nyalakan, pembakar dinyalakan untuk memanaskan udara di dalam balon. Okey, kita panaskan udara dalam balon. So apabila panaskan udara dalam balon, dia akan menyebabkan ketempatan udara di dalam balon menjadi rendah. Okey, kenapa pula? Sebab udara panas lah kan. Udara panas, ketempatan udara rendah. Ini saya ada jelaskan semasa kita belajar berkaitan dengan optik tahun lepas. Okay, so apabila udara panas, dia akan menyebabkan ketempatan udara menjadi rendah. Okay, so udara dekat dalam rendah. Ketempatan udara dekat dalam rendah. Okay, ketempatan udara dekat luar tinggi. So ketempatan udara dekat luar tinggi. Ketempatan yang kat luar yang tinggi ni dia akan menolak. Menolak balon udara untuk naik ke atas. Maka balon akan naik ke udara kerana berat balon lebih kecil daripada daya apungan. Daya apung. Sebab ketempatan kat luar. So kat sini maksudnya waktu yang sesuai untuk kita menaikkan balon udara panas ni adalah pada waktu pagi. Dan juga pada waktu petang lah. Kenapa? Sebab pada waktu pagi ketempatan udara di sekeliling udara panas ni adalah tinggi. Okay, jadi bagaimana balon udara nak turun? So untuk turunkan balon udara panas, kita keluarkan udara panas dengan memadamkan pembakar. Okay, apabila kita padamkan pembakar secara tidak langsung, ketempatan udara yang berada dalam balon juga akan berkurang. Masa yang sama kita tariklah injap. Tarikkan injap payung terjun ni supaya isi padu balon udara ni dapat berkurang lah. Isi padu berkurang, itu akan menyebabkan berat lebih besar daripada daya apungan. So balon udara tadi pun boleh turun ke bawah. Okey, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Ini yang kita akan bincang untuk kelas yang berikutnya, penyelesaian masalah yang melibatkan prinsip keapungan. Okey, so untuk kelas hari Isnin kita akan bincang lebih kepada penyelesaian masalah. Ya, ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okey, kalau tak ada kita tutup majlis kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul As.